Selamat petang, dipetik dari Isham Jalil, perkara yang tidak masuk akal dalam hujah kes pecah amanah Said Sadiq. Saya baru terbaca laporan dan melihat video berkenaan luahan Said Sadiq malam semalam berkenaan pecah amanah RM 1 juta terhadapnya. Dalam live Facebooknya semalam ada banyak perkara yang tidak masuk akal. Saya akan komen berdasarkan fakta terhadap beberapa perkara penting sahaja. Pertama, hujah utama Said Sadiq untuk membela dirinya terhadap tuduhan kesalahan jenayah pecah amanah mengeluarkan wang parti Armada Bersatu sebanyak RM sejuta tanpa kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Bersatu adalah pemimpin lain dalam Bersatu pun tidak bentang dan tidak minta kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti untuk keluarkan duit. Oleh itu kononnya dia tidak salah sebab orang lain pun buat juga. Dalam sejarah dunia ini memang banyak penjenayah gunakan alasan ini, yaitu sebab orang lain pun buat. Oleh itu kononnya ia tidak salah. Tetapi ini bukanlah hujah yang baik atau boleh diterima akal. Jika ramai orang merogol atau mencuri, ia tidak menghalalkan kita untuk merogol atau mencuri juga. Jika sesuatu perkara itu salah di sisi undang-undang, alasan orang lain pun buat tidak boleh dijadikan hujah pembelaan. Malah ianya sangat kebudak-budakan. Sebaliknya, Said Sadiq perlu buktikan yang pengeluaran sejuta dari akaun partinya tanpa kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti itu adalah tidak salah dan tidak bercanggah dengan peraturan parti. Mengikut Perlembagaan Parti Bersatu, pengeluaran atau pembelanjaan dana parti melebihi RM 500.000 perlu mendapat kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Pengeluaran atau perbelanjaan melebihi RM sejuta pula perlu mendapat kelulusan Perhimpunan Agung Parti. Jika perbuatannya salah dan bercanggah dengan peraturan parti dan undang-undang, alasan orang lain pun buat tidak boleh diguna pakai. Sebagai ketua saya parti, dia perlu tahu dan patuh peraturan partinya. Bagaimana dia mahu buat reformasi atau reform kepada negara ini jika dalam partinya sendiri pun dia hanya ikut-ikut amalan orang lain yang tidak tentu betul salahnya, malah beri alasan orang lain pun buat bila dia ditangkap. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh ikut-ikut saja apa yang orang lain buat, terutamanya apabila amalan tersebut salah. Langkah pertama untuk mengubah keadaan yang salah ialah bermula dengan diri sendiri menghindarinya. Saya pernah berkhidmat dengan kerajaan dan GLC selama 20 tahun. Saya pasti dalam perkhidmatan kerajaan maupun swasta ada yang ambil rasuah. Namun demikian, selama saya berkhidmat sehingga kini saya tidak pernah makan rasuah, walaupun dikala menghadapi dugaan dan cabaran dalam tempoh keuangan yang sukar. Biar kita cari rezeki halal walaupun sukar daripada senang makan rasuah atau pecah amanah. Sebagai pemimpin, kita perlu cakap serupa bikin dan walk the talk. Kedua, pengeluaran uang sejuta daripada akaun parti yang didakwa dilakukan oleh Said Sadiq telah dibuat pada 6 Mac 2020. Tarik pengeluaran ini dibuat adalah penting dan material kepada kes ini. Tarik duit sejuta itu dikeluarkan adalah 2 minggu selepas idolanya Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7, yang mana semua menteri kabinet termasuklah Said Sadiq sendiri gugur jawatan sebagai menteri akibat langkah Sheraton yang partinya buat sendiri. Pada masa itu Said Sadiq kata dia tidak setuju dengan langkah Sheraton tersebut dan akan lawan. Dan dia telah memaklumkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu perkara tersebut pada ketika itu. Tarik pengeluaran duit itu juga dibuat sehari selepas pendedahannya di media pada 5 Mac 2020 mengkritik pemimpin partinya Bersatu berkenaan langkah Sheraton. 2 bulan selepas itu pada 18 Mei 2020 ketika parlimen bersidang, dia enggan duduk di blok kerajaan, oleh itu tidak menyokong partinya sendiri. 3 bulan selepas itu pada bulan Ogos 2020, dia umum untuk tubuh parti baru. Dia pernah kata, dia tidak menyesal tinggalkan Bersatu. Yang jelas, boleh kita lihat di sini ialah pada ketika dia keluarkan uang berjumlah RM 1 juta tersebut dari Bersatu, tindakan-tindakannya jelas menunjukkan dia sudah tidak minat untuk bersama Bersatu lagi.
Malah sudah diagak akan meninggalkan Bersatu. Tetapi pada masa yang sama dia keluarkan duit 1 juta dari akaun Bersatu. 2 bulan selepas itu dia enggan sokong blok kerajaan Bersatu di parlimen. Dan 3 bulan selepas itu dia tubuh parti baru. Secara ringkasnya, 2 minggu selepas dia gugur dari jadi menteri, dia keluarkan 1 juta duit partinya walaupun tindak tanduknya sebelum dan selepas itu menunjukkan yang dia tidak berhasrat untuk kekal bersama Bersatu dan dilihat seolah mau cabut meninggalkan partinya tersebut. Dan akhirnya, tidak sampai beberapa bulan memang dia cabut tinggalkan partinya. Waima dia dipecat atas tindak tanduknya sendiri. Dan sebelum dia cabut, dana RM 1 juta itu dikeluarkan tanpa kelulusan Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu mengikut peraturan parti. Sebab itu dia dikenakan tuduhan pecah amanah jenayah. Syed Saddiq kata, dana RM 1 juta itu diguna untuk bantuan COVID-19. Tetapi apabila dia tidak beritahu Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan hal ini, mengikut peraturan semak imbang parti, walaupun jika dia ada rekod terperinci perbelanjaan sekalipun, yang menjadi persoalan adalah sama ada pembahagian dan penyaluran dana ini dibuat dengan telus dan tanpa ketirisan. Dan jika cara dia dapat dana itu salah, cara penggunaan dana itu tidak boleh menghapuskan kesalahannya. Dan pada awal bulan Mac 2020 ketika dia keluarkan duit 1 juta tersebut, dana bantuan COVID-19 tidaklah kritikal dan tidak menjadi isu awam, memandangkan PKP atau lockdown pun belum lagi dilaksanakan. Hanya beberapa minggu sebelum itu, mentornya, Mahathir dan Perdana Menteri serta Kabinet PH tidak ambil serius pun masalah COVID-19 ini, sehingga sempadan negara terus dibuka bila negara lain sudah tutup dan Mahathir buat jenaka dengan soalan, takkan nak letak pelancong China di kandang lembu. Oleh itu, kesahihan alasan pengeluaran dana bantuan untuk COVID-19 pada ketika itu menjadi tanda tanya besar. Seperkara lagi, semalam dia Syed Saddiq beri alasan bahwa dia tidak bentang dan tidak minta kelulusan MPT Bersatu berkenan pengeluaran dana 1 juta tersebut kerana perjumpaan fizikal atau mesyuarat dengan Majlis Pimpinan Tertinggi untuk bincang pengeluaran duit 1 juta tersebut tidak boleh atau tidak patut dibuat sebab kononnya pengeluaran duit tersebut dibuat semasa tempoh lockdown PKP wabak COVID-19. Ini satu lagi benda yang tidak masuk akal, malah langsung tidak betul atau suatu penipuan. Mengikut kertas pertuduhan seperti fakta di atas, tarik duit 1 juta itu dikeluarkan adalah pada 6 Mac 2020. Namun perintah kawalan pergerakan PKP atau lockdown hanya diumum oleh Perdana Menteri Muhyiddin seminggu lebih selepas itu, yaitu pada 16 Mac 2020 dan hanya berkuat kuasa pada 18 Mac 2020. Oleh itu, pengeluaran duit 1 juta itu dilakukan bukan semasa tempoh lockdown seperti yang dicanang oleh Syed Saddiq di Facebooknya semalam. Oleh yang demikian, mesyuarat fizikal sebenarnya boleh dibuat dan sepatutnya dibuat untuk membincangkan pengeluaran duit dengan jumlah yang besar tersebut mengikut peraturan parti serta undang-undang sebelum dana 1 juta tersebut dikeluarkan. Satu lagi, 2 minggu sebelum duit 1 juta itu dikeluarkan, sebenarnya ada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada 23 Februari 2020. Syed Saddiq pun hadir sama dalam mesyuarat tersebut. Tetapi tentunya dia tidak kata apa-apa pasal ingin keluarkan duit 1 juta dari akaun parti. Saya lihat banyak fakta yang Syed Saddiq tidak boleh jawab atau dia jawab dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya lebih menunjukkan dia bersalah dan bukan sebaliknya. Patutlah dia nampak defensif dan berpeluh-peluh untuk membela dirinya di Facebook semalam. Mungkin peguam-peguamnya boleh nasihatkan dia supaya tidak perlu buat kenyataan-kenyataan emosi yang memburukkan lagi kesnya, malah lebih menunjukkan kebersalahannya di mahkamah. Kepada Syed Saddiq, belalah diri kamu di mahkamah dengan hujah yang lebih bernas, bukannya seperti semalam. Tidak perlu selindung di sebalik alasan-alasan teknikal yang lemah atau retorik longgar. Jika kamu di pihak benar, istiqomah dalam perjuangan dengan sabar dan doa. Tetapi jika kamu memang bersalah, ambil tanggung jawab dan bertobatlah segera. Dalam lubuk hati kamu tentunya kamu sudah tahu kamu bersalah atau tidak. Walau apapun alasan yang coba kamu cari,
Kamu tidak boleh tipu diri kamu sendiri. Salam. Ditulis oleh Isma Jalil, 23 Julai 2021. Di bawah adalah klip pendek apa yang Said Sadiq kata dalam kenyataannya semalam. Boleh lihat video penuh Facebook Live Said Sadiq di Facebooknya untuk keseluruhan ucapan. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.